وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Hormati Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa masjid Seri Sendayan, para jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Azza wa Jal kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita dapat sama-sama hadir untuk menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk sebentar dalam tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, menyambung kembali pertemuan kita yang tertangguh untuk kuliah subuh kita, yang mana kita memberikan laluan kepada bulan Ramadan untuk kita fokus kepada beribadah. Dan Alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini kita dapat berjumpa sekali lagi. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai satu ibadah, dan kehadiran kita ini dicatatkan sebagai amal yang boleh menambahkan pahala kita dan sekaligus mengurangkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah kerana kita telah pun selesai daripada melalui satu bulan yang penuh dengan ibadah, iaitu bulan Ramadan. Walaupun pada tahun ini hari Ramadan itu 29 hari, tetapi di sana ada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, syahran la yanqusan syahra Eid. Ada 2 bulan yang tidak berkurang pahalanya. Antaranya adalah bulan Syawal, syahra Eid, bulan hari raya lah, hari Syawal, dan juga Ramadan. Kenapa Nabi sebut begitu? Kerana dalam Islam bulan itu boleh jadi 30, boleh jadi 29, bergantung pada anak bulan lah. Kita pun segala apa yang berlaku kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Walau bagaimanapun tafsiran kita sebagai manusia biasa, tapi pasti ada hikmahnya. Dulu-dulu waktu mula-mula kerajaan, mana-mana kerajaan pun buat fatwa ataupun ijtihad mengenai sembahyang jarak, kita pun bincang juga. Habis semua orang bincang, yang tahu, yang tak tahu, yang baru start nak tahu pun bincang juga. Tapi akhirnya kita melalui satu proses kematangan ilmu apabila kita mula membaca mengenai isu-isu berkenaan dengannya. Begitulah juga dengan isu yang berlaku pada tahun ini mengenai kemungkinan hari raya Isnin itu sebagainya. Dan kita sendiri tahu setiap tahun memang 29 hari bulan tu setiap balai-balai syarapan ataupun jabatan-jabatan mufti akan pergi tengok anak bulan, dan mereka akan umumkan pada malam itu oleh pemohon besar diraja. Kita tahu setiap tahun proses itu berlaku. Cuma tahun ini dia memberikan keistimewaan sedikit kepada kita apabila nampaklah anak bulan itu setelah beberapa tempoh tak nampak. Makanya kita pun mulalah untuk bercerita, berbincang dan sebagainya. Dan Alhamdulillah daripada sudut positifnya maka kita pun mulalah mengambil tahu mengenai rupanya kerajaan Malaysia guna cara ni untuk tentukan awal bulan yang baru. Mula begitulah seterusnya proses kematangan ilmu itu berlaku. Walaupun
keadaan dan suasana itu kadang-kadang nampak kelam kabut, tetapi akhirnya kita melalui satu proses kematangan ilmu, orang Islam mula membaca dan sebagainya, dan itu daripada satu sudut yang baik. Apabila kita tidaklah hanya statik dengan menerima sahaja, kita juga mula mencari dan mendapat ilmu berkenaan dengannya, pendapat 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu satu sudut. Yang kedua, apabila berakhirnya Ramadan, kita semua tahu bahawa bulan Syawal datang. Dan apabila masuknya bulan Syawal, kebanyakan perkara ini akan berlaku kepada kita, iaitu ada proses pengurangan yang berlaku terhadap amalan dan ibadah yang kita lakukan. Pada bulan Ramadan, kadang-kadang ada orang itu boleh baca sejuzuk sehari. Dia pun tak sangka dia boleh baca sejuzuk sehari. Boleh dia sampai. Sebab apa? Dia nak kejar 17 Ramadan tu majlis khatam, dia kena baca banyaklah sikit, dan dia boleh baca. Ada orang dia boleh berdiri malam, semayang malam 11, 13, 20 pun ada rakaat. Bermaksud ibadah seseorang itu kadang-kadang dia pun tak tahu dia boleh dan mampu untuk lakukan sebanyak itu. Dan kita tahu kita buat perkara tersebut kerana kita nak mendapatkan segala tawaran dan ganjaran Tuhan yang disediakan dalam bulan Ramadan. Dan Ramadan itu telah selesai kita punya ibadat itu, paginya dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan baca Qurannya, dengan zikirnya, dengan sembahyang sunatnya dan sebagainya. Tetapi apabila selesainya ibadah tersebut, dia tidak terhenti di situ. Kita kata selesai Ramadan, masuk Syawal, lega habis dah, tak payah pening fikir lagi dah, tak payah kita nak berletih-letihan lagi dah, sebab dah selesai proses itu. Tetapi di sana ada satu lagi proses. Sebab itu Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, dia nukilkan perlakuan para ulama terdahulu apabila mereka ini masuknya bulan Ramadan, mereka risau. Kerana apa? Kerana mereka risau mereka tidak dipermudahkan untuk beribadah di dalamnya, dalam keadaan bulan itu begitu banyak tawaran beribadah yang Allah kurniakan kepada umat Islam, tapi mereka tidak dipermudahkan untuknya. Bila mereka lalui bulan Ramadan, beribadah sungguh-sungguh pagi, petang, siang, malam, selesai Ramadan mereka risau juga. Kenapa risau pula? Ramadan dah selesai. Kerana mereka risau amalan yang mereka lakukan pada bulan tersebut itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa amalan kita itu bila kita buat sah, satu amalan belum tentu lagi boleh jadi diterima. Sah itu maksudnya dia tak perlu untuk diqada. Semayang kita sah, maksudnya semayang kita tak perlu qada lagi lepas tu. Puasa kita hari itu sah, maksudnya puasa kita tak perlu qada bila habis bulan Ramadan hari tersebut. Itu dia kira sah lah. Contohnya macam kita kata orang itu dia puasa, kemudian 5 minit selepas buka dia haid, perempuan itu dia haid, maka dipanggil puasanya sah. Sebab maksudnya apa? Dia tak perlu qada hari tersebut walaupun dia hanya haid 5 minit selepas berbuka. Ada orang dia 5 minit sebelum berbuka dia haid, kira puasa hari itu tak sah. Maksudnya apa? Maksudnya bukan dia berdosa hari itu, tetapi maksudnya dia perlu qada puasa yang dia tak sah itu. Jadi itu perbincangan daripada satu sudut. Dan kita dah selesai perkara tersebut, sah tak sah puasa kita. Orang bincang sampai buat bengkel, buat perkara-perkara yang membatalkan puasa dan sebagainya. Tetapi ada satu sudut yang lain yang kita panggil sebagai amalan kita itu diterima ataupun tidak. Perbincangan sah tak sah itu satu perbincangan yang sangat penting supaya kita tahu bukan main susah. Maka kita tak naklah amalan kita tu tak sah. Kita belajarlah tentang perkara-perkara yang membatalkan, syaratnya apa itu sebagainya, untuk memastikan amalan kita itu sah. Tetapi di sana ada satu lagi perbincangan, iaitu diterima ataupun tidak amalan kita. Dan itu satu perbincangan yang sangat penting. Analoginya saya bagi contoh, tuan-tuan ada duit dalam akaun
Tuan-tuan nak pindah duit dalam akaun tersebut online banking ke anak kita, ke asrama ke, dekat universiti ke apa, duitnya ada, perpindahan dah dibuat, tetapi pending. Kita punya rasa geram ataupun rasa macam rasa tak sedap hati tu kalau boleh nak pergi bank juga walaupun pukul 12 malam, nak bagi selesai juga benda tersebut. Duit ada, kemudian transaksi dah dibuat, tapi dia kata not successful, pending pula. Maka kita rasa geram nak selesaikan masalah tu. Kalau boleh, kalau hari cuti pun pergilah juga bank nak selesaikan juga, daripada duit tak ada, transaksi tak dibuat. Itu kita boleh tahu, kita boleh nampak ni duit tak ada. Kita tekan transfer 40 kali pun takkan transfer sebab duit tak ada. Ini duit ada, transfer dah dibuat, tapi dia tulis not successful ataupun pending. Jadi lagi susah benda tu, lagi ketidakpastian itu lagi menyebabkan kita rasa risau. Begitulah juga dengan amalan kita. Amalan dah dibuat, kita dah jaga segala perkara yang membatalkan sah tak sah, itu semua kita dah jaga. Tapi sekarang timbul lagi satu perbahasan, iaitu macam mana kita nak tahu amalan kita itu diterima ataupun tidak, sampai ke tidak kat belah sana, atau duit kita transfer tu sampai ke tidak kat belah sana. Kalau dia successful, okey lah. Tapi kalau transfer duit, dia tulis, kita boleh tahu, nampak dia tulis warna hijau tu, successful warna hijau, kita tahulah sah lah tu, dia terima lah tu, kita punya transfer tu pihak sana dah terima. Tetapi untuk kita nak tahu amalan kita itu diterima ataupun tidak, itu kita bukan Nabi SAW Jibril turun sampai ke wahyu kat kita kata amalan kita diterima. Kita tak terima benda tersebut. Maka macam mana kita nak tahu amalan kita itu diterima oleh Allah SWT? Dan pastinya menyakitkan hati ataupun merisaukan hati kita bila segala macam amalan yang kita buat daripada pagi sampai malam, segala banyak kudrat yang kita korbankan semata-mata nak memberikan fokus ibadah pada bulan Ramadan, tetapi kod-kod amalan tersebut tak sah, maka itulah yang merisaukan kita. Sebab itu kita lihat panduan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam Quran menyebut apabila dia selesai buat Kaabah atas arahan Tuhan, maka mereka dua berdoa. Nabi Ibrahim dan anaknya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah apa yang kami lakukan ini. Minta Allah terima, qabul. Minta Allah qabul amalan mereka ini. Sedangkan yang beramal itu siapa? Itu makhluk yang paling mulia ketika itu, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka beramal, amal mereka apa? Amal yang paling mulia ketika itu, iaitu bina Kaabah. Dilakukan oleh seorang Nabi dan Rasul, melakukan amalan yang sangat mulia, iaitu membina Kaabah atas arahan Allah, pun mereka meminta juga, berdoa kepada Allah supaya Allah terima amalan. Jadi bagaimana pula kalau satu amalan itu dilakukan oleh kita, yang kita tahu kadang-kadang kita punya iman tinggi, banyaklah ibadah kita. Iman kita kurang ibadah kita. Yang kita tahu banyak kekurangan kita. Dan kita juga tahu bahawa apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, ibadah kita, taat kita ketika bulan Ramadan itu jauh panggang daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika membina Kaabah. Dari sudut ikhlasnya, dari sudut ke nilai kualiti itu pastilah jauh. Amal seorang manusia biasa, amal Nabi dan Rasul itu jauh beza. Tetapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa supaya Allah kabulkan amalan mereka, minta Allah terima amalan yang mereka lakukan. Mana mungkin amalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu Allah tolak. Tetapi kita, amalan kita yang mungkin sebegitu banyak kekurangannya, dari sudut kualitinya, dari sudut fokusnya, dari sudut ikhlasnya, bagaimana mungkin kita tak nak untuk kita angkat tangan selepas daripada Ramadan untuk kita doa Allah Subhanahu Wa Taala terima segala apa yang kita lakukan. Sepatutnya lagilah kita berdoa kepada Allah supaya Allah terima segala amalan yang kita lakukan. Sebab itu disebut oleh Ibnu Rajab bahawa 6 bulan selepas Ramadan
para ulama salaf mereka berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang mereka lakukan kerana isu ini. Isu Allah terima amalan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak terima wahyu daripada Jibril ke daripada malaikat mana pun kata terima amalan kita. Successful itu kita tak terima wahyu. Bermaksud kita hanya ada isyarat. Isyarat ni apa? Isyarat ni petanda bahawa amalan itu diterima ataupun tidak. Kita tak terima wahyu. Kalau terima wahyu adalah hitam putihnya, terima, legalah sikit hati. Tapi tidak ada sebegitu. Yang ada hanyalah isyarat, petanda bahawa amalan itu diterima ataupun tidak. Dia macam Lailatul Qadar lah. Dia tak ada hitam putih confirm 23 tahun ni, confirm 25, tak. Dia ada isyarat, dia ada petanda. Petanda ni dia boleh jadi lebih 50%, boleh jadi lebih 70%, boleh jadi bawah 50%, dia kemungkinan itu berlaku. Tetapi kita sebagai umat Islam pastilah kita nak amalan kita diterima. Maka kita lihat ada ataupun tidak tanda-tanda yang disebutkan. Antara yang disebutkan oleh para ulama, tanda seorang amalan tu, seorang itu nak tahu amalan dia itu diterima oleh Allah ataupun tidak, apabila dia melihat keadaan diri dia selepas dia beramal itu lebih baik daripada keadaan diri dia sebelum dia beramal. Ketaatan dia, kesungguhan dia, taubat dia, apa segalanya, perubahan dirinya itu selepas beramal ke arah yang lebih positif berbanding sebelum dia beramal, bukan sebaliknya. Sebab itu disebutkan oleh para ulama, antara maksud haji mabrur itu adalah keadaan seorang yang buat haji itu selepas dia selesai haji itu lebih baik daripada sebelum dia buat haji. Kalau sebelum dia buat haji dia banyak buat maksiat, maka berubah selepas dia buat haji. Kalau sebelum dia buat haji kurang dia bersedekah, maka berubah. Segala perubahan itu selepas dia buat haji adalah ke arah yang positif dan yang lebih baik. Kalau itu berlaku kepada seseorang, maka itu tanda haji yang dia buat itu adalah haji yang mabrur. Tapi kalau sebaliknya, sama ada lebih teruk ataupun statik apa yang dia buat, segala yang dia buat benda-benda yang tak baik dia buat sebelum haji, bila selesai haji pun dia buat benda yang sama, beza dia pakai kopiah je, maka itu tanda boleh jadi hajinya itu tidak mabrur. Itu disebutkan. So begitulah juga kita dengan Ramadan. Kita melihat diri kita sebelum masuk Ramadan, kita buat macam-macam perkara, yang baik, yang tak baik, yang itu, ini, sebagainya. Tetapi masuk Ramadan kita berubah. Ada orang yang tak tutup aurat, masuk Ramadan tutup aurat dia. Ada orang tak jaga sembahyang fardu, masuk Ramadan jaga dia sembahyang fardu. Ada orang tak pernah sedekah, masuk Ramadan sedekah dia. Berubah. Kita tahu dia berubah, alhamdulillah, sebab Ramadan datang. Tetapi ujian sebenarnya bukanlah ketika beramal waktu Ramadan itu. Itu orang biasa pun buat benda tersebut. Berapa ramai orang yang boleh berubah ketika mana Ramadan, boleh berubah, boleh pakai dengan pakaian yang baik, amalnya boleh bertambah, datang masjid, apa segalanya boleh bertambah kerana Ramadan. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan segala macam tawaran istimewa yang Allah kurniakan bulan Ramadan. Berapa ramai yang boleh buat sedemikian. Tetapi ujian yang sebenar itu bukan ketika itu. Ujian yang sebenar adalah ketika selesainya dia beramal itu. Kalau ada perubahan yang konsisten, maksudnya dia tidak patah balik, kembali balik kepada yang asal sebelum Ramadan, maka itu menunjukkan isyarat, petanda bahawa ibadah dia ketika Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tinggalkan segala macam amalan bila masuk Ramadan, segala macam maksiat yang dia buat sebelum Ramadan dia tinggalkan kerana Ramadan. Apabila dia masuk Syawal dan seterusnya, amalan-amalan tersebut tetap ditinggalkan, maka itu petanda amalan dia ketika di Ramadan itu diterima Allah. Bila dia mampu untuk menambah ketaatan yang dia tak pernah buat, amalan tersebut, benda-benda yang baik yang dia tak pernah buat sebelum Ramadan dia buat, dan bila selesai Ramadan dia konsisten tetap buat walaupun Ramadan dah pergi meninggalkan dia. Itu menunjukkan bahawa ibadah dia ketika Ramadan petanda bahawa itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara petanda yang disebutkan oleh para ulama. Berdasarkan apa yang disebut oleh Quran, Allah sebut dalam surah Al-Alaq, fa amma man a'ta wattaqa.
wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang baik, orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Setelah itu, adapun orang yang sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan mempersulitkan dia untuk melakukan kebaikan. Kita lihat keadaan diri kita selepas Ramadan. Kalau masih lagi waktu Syawal, kita tidak meninggalkan Quran yang kita baca, bermaksud itu merupakan satu benda yang sangat baik. Kita masih tidak meninggalkan sembahyang malam yang kita lakukan, walaupun kita kata Ramadan itu special case, dia ada tarawih. Tetapi tarawih yang dilakukan itu 11, 13, 11 contohnya, itu rakaat untuk witir. Orang sembahyang witir, rakaat yang terbaik adalah 11 rakaat witirnya itu. Katakanlah 11 rakaat memang tak mampulah, memang banyak kerja selepas itu. Sekurang-kurangnya jangan kita tinggalkan malam kita dengan satu. Witir tu maksudnya ganjil. Bermaksud nombor yang paling kecil ganjil adalah nombor 1. Jangan kita tinggalkan yang satu ini berlalu bila masuknya malam. Sebab apa? Sebab Nabi sebut la yuhafizu ala witrin illa mu'min. Tidaklah menjaga seorang witir itu melainkan orang itu adalah orang beriman. Jangan kita tinggalkan witir. Kalau habis Ramadan, masuk Syawal pun dia tetap jaga witir dia. Itu bermaksud witir yang dia buat ketika mana Ramadan itu petanda bahawa dia adalah sembahyang yang diterima. Begitulah juga dengan amalan-amalan yang lain. Istiqamahnya seseorang itu, berterusannya seseorang itu beramal, walaupun selesai dia beramal sebelum itu menunjukkan bahawa amalan yang dia buat sebelum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena lihat balik, muhasabah balik, renung balik diri kita. Segala macam amal memang tak sukar untuk seorang itu pulun ibadah dalam bulan Ramadan. Tak sukar. Sukar lagi untuk dia konsisten ibadah selepas berakhirnya Ramadan. Orang kata nak semayang tarawih 20 rakaat itu bukan senang. Hanya orang yang mampu sahaja yang mampu. Betul, bukan senang. Nak baca Quran sejuzuk sehari bukan senang bulan Ramadan. Tetapi berapa ramai orang yang lebih mampu untuk dia istiqamah. Tak sejuzuk sehari pun dia istiqamah baca Quran. Maksudnya Quran dia itu buka lagi walaupun bulan Syawal. Bukan buka waktu Ramadan tahun depan. Kalau ada yang tak tutup aurat, tudung dia itu tetap berada di atas kepalanya walaupun Ramadan dah pergi meninggalkan dia. Sebab ada setengah orang dia beribadah semata-mata bulan Ramadan, seolah-olah Tuhan itu hanya berada pada bulan Ramadan. Macam orang pergi haji. Kita tidaklah begitu pelik bila kita melihat seseorang itu mampu untuk berubah 100%, 200%, 300% bila ketika mana dia berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Kita salute, kita sanjung, dahsyat dia boleh semayang, dia boleh baca Quran, dia boleh itu, boleh ini. Tetapi tidaklah begitu pelik, sebab kita tahu bahawa orang tak akan pergi sana melainkan nak ibadah. Tak ada orang nak bayar sampai puluh-puluh ribu, nak tinggalkan kerja sampai sebulan ke sampai 2-3 minggu semata-mata nak enjoy. Tak ada. Bermaksud mereka memang nak pergi sana ibadah. Maka kita taklah berapa pelik bila kita tengok seorang itu di sini biasa-biasa sahaja, tetapi bila sampai sana dia punya ibadah itu 3-4 kali ganda dahsyatnya. Sebab memang itulah tujuannya pergi ke sana. Tetapi kekaguman kita bertambah, kepelikan kita bertambah, dan sanjungan kita bertambah apabila kita melihat dia mampu, bila dah balik daripada sana pun, bila dah berada di sini, bila dah selesai buat umrah ataupun buat haji di sana, dia mampu untuk konsisten dalam apa yang dia buat ketika di sana. Itu lagi lebih hebat. Bukanlah tak hebat orang yang mampu ibadah sampai bengkak-bengkak kaki ketika di Mekah Madinah. Hebat juga, bukan semua orang boleh buat. Tetapi lebih mendatangkan kedahsyatan apabila dia mampu untuk kekal beribadah sedemikian, walaupun tidak sedahsyat ketika di sana, tetapi tidaklah turun begitu drastik
waktu dia berada di Malaysia, waktu dia selesai buat umrah ataupun buat haji. Sebab kita tahu bahawa ada orang begitu boleh berubah 100% seolah-olah Tuhan itu hanya berada di Mekah dan Madinah. Bila balik-balik berubah seperti yang asal. Boleh berubah 100% ketika mana selesai Ramadan, seolah-olah Tuhan itu hanya mengurniakan Ramadan sahaja dalam setahun untuk kita beribadah. Seolah-olah bulan lain itu tak ada apa nilai pun seorang kalau beribadah. Tak ada apa dapat pahala pun, tak ada apa dapat kelebihan. Seolah-olah Ramadan itulah satu-satunya bulan yang Allah terima kita punya ibadah. Kalau macam tu baik, bulan Ramadan je 12 bulan. Tapi tidak begitu. Ramadan hanya satu bulan sahaja dalam 12 bulan yang kita ada. Yang lain, bulan lain, adakah tak boleh beribadah? Atau beribadah itu kurang kualitinya, kurang penerimaannya di sisi Allah? Tidak begitu. Sebab yang memberikan kurnia, yang memberikan kelebihan pada Ramadan, itulah juga yang memberikan kelebihan kepada bulan-bulan yang lain. Sebab itu cantiknya Allah Subhanahu Wa Taala susun kalender kita sebagai umat Islam. Selesai sahaja Ramadan, ada satu hari namanya hari raya. Kalau dalam Islam yang diiktiraf hari raya itu adalah satu Syawal itulah. Dia tak panggil bulan raya. Malaysia lah panggil bulan raya, tak ada masalah lah, budaya dan adat itu. Tetapi nama pun hari raya. Dia bukan bulan raya, hari raya. Bermaksud rayanya itu hari lah, sehari Syawal. Punyalah Allah muliakan satu Syawal itu, haram puasa satu Syawal tu. Benda yang baik itu diharamkan ketika satu Syawal. Nak memuliakan satu Syawal itu supaya kita makan dan minum, bergembira dan sebagainya. Habis satu Syawal, 2 Syawal sampai 30 Syawal itu hari-hari yang biasa. Maksudnya bukan hari raya lah. Walaupun kita punya TV anggap hari raya lagi, kita punya mall anggap hari raya lagi, tak apalah. Yang penting, tetapi 2 dengan sehingga 30 Syawal itu ada ibadat khusus yang Allah berikan kepada umat Islam, iaitu puasa 6. Puasa 6. Kita jangan menganggap puasa 6 tu puasa 6 hari je. Puasa 6 hari yang kita lakukan itu adalah puasa pelengkap setahun kepada 29 Ramadan yang kita buat. Dia mempunyai nilai yang sangat besar. Sangat besar. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, puasa 6 ini yang dilakukan, dia berupaya untuk menjadi pelengkap kepada puasa 29, menjadikan puasa tersebut seolah-olah puasa setahun, dalam puasa setiap hari dalam setahun yang kita buat, 360 hari. Sebab apa? Sebab satu hari kita buat ganda 10. So 30 hari kali 10 300 lah. 6 hari kali 10 60. 360 hari kira setahun. Faka'annama shoma asy-syahr, shoma ad-dahr. Seolah-olah dia puasa setahun. Jadi jangan lihat pada 6 itu, tapi lihatlah bahawa signifikan ataupun erti 6 hari itu dia menjadi pelengkap kepada setahunnya puasa ketika mana kita buat 30 hari Ramadan. Maksudnya setengah kata, contohlah 6 hari ni puasa sunat, kita anggap 6 hari puasa sunat. Kita ada puasa sunat yang lain selain daripada Syawal itu. Kita ada puasa hari putih, kita ada puasa Isnin Khamis, kita ada puasa hari Arafah, puasa bulan Muharram 1 hingga 10. Macam-macam puasa sunat kita ada. Kenapa kita tak tinggalkan 6 hari ni, kita buat puasa yang lain? 6 hari ni dia ada kedudukan yang sangat istimewa berbanding hari-hari yang lain, puasa sunat yang lain-lain tu. Dia ada kedudukan yang istimewa. Dia menjadi pelengkap setahun kepada 30 Ramadan yang kita buat. Kalau seorang itu dia kata, tak apa, aku tak puasa 6 hari ni, aku puasa hari putih 2 bulan. Hari putih 3 hari sebulan. Maka bulan ni Syawal, Zulqa'edah, dia puasa 3 hari hari putih. Kemudian Zulhijjah dia puasa 3 hari. 6 hari lah. 6 hari puasa sunat lah dia kata. Okay, 6 hari puasa sunat juga, samalah juga dengan 6 hari puasa sunat Syawal. Dia tak sama. Walaupun bilangannya sama 6 hari. Walaupun kita puasa lebih 6 hari, kita campur hari putih dengan Isnin Khamis. Zulqa'edah punya hari putih Isnin Khamis katakanlah sampai 12 hari. 2, 4, 8 campur 3, 11 hari. Syawal, Zulhijjah pun kita buat 11 hari juga, 22 hari. Dia tidak akan sama nilainya dengan 6 hari Syawal itu. Kerana apa?
Kerana 6 hari Syawal itu Nabi pairkan, Nabi pasangkan dengan puasa 30 hari Ramadan itu, dan itu tidak berlaku pada puasa sunat yang lain. Nabi pasangkan 6 Syawal itu dengan Ramadan. Nabi tak pasangkan dengan hari putih, Nabi tak pasangkan dengan puasa bulan Muharram, walaupun semua itu puasa sunat yang baik. Nabi pasangkan 6 hari Syawal itu. Sebab apa? Sebab dia merupakan pelengkap. Dan para ulama kata 6 hari bulan Syawal itu menjadikan seorang itu berpuasa setahun. Macam yang kita sebut tadi, kalkulatornya atau matematiknya, itu pahalanya setahun punya puasa wajib. Sebab puasa Ramadan itu puasa wajib. Dia dapat 10 bulan punya puasa wajib pahala. Sekarang dia nak dapat lagi 2 bulan. Maka Nabi sebut kena puasa 6. Puasa 6, so dapatlah 2 bulan lagi. 60 hari 2 bulan. Jadi 12 bulan. 10 campur 2, 12 bulan. Seolah-olah dia puasa setahun. Seolah-olah dia puasa setahun tu puasa wajib setahun punya pahala. Dan kita tahu dalam Islam tidak sama nilainya di sisi Tuhan di antara amalan wajib dan amalan sunat. Sehebat mana pun amalan sunat seseorang, dia tidak akan mampu menandingi amalan wajib. Macam contoh kita kata, hebat mana pun seorang itu dia sembahyang tarawih, tak akan mampu menandingi sembahyang wajib isyak dia. Tak akan mampu menandingi sembahyang wajib dia yang isyak. Hebat mana pun seseorang itu dia puasa sunat, tak akan mampu menandingi puasa wajib Ramadan dia. Sebab kedudukannya berbeza. Dia menjadi pelengkap, dia menjadi, tapi yang disebutkan oleh para ulama, setahun, pahala setahun yang didapat itu pahala setahun puasa wajib, bukan pahala setahun puasa sunat. Sebab puasa Ramadan tu puasa wajib, kedudukannya itu puasa wajib. Kemudian Nabi kata 6 Syawal itu pelengkap kepada Ramadan. Bermaksud walaupun 6 Syawal itu hukumnya sunat, tetapi disebabkan Nabi pasangkan dengan Ramadan, yang Ramadan itu adalah puasa wajib, maka nilainya itu walaupun puasa sunat, tetapi nilainya itu sebabkan dipasangkan dengan puasa yang wajib, dia menjadi pelengkap kepada puasa yang wajib. Nilainya itu nilai puasa wajib. Maksud bukan nilai puasa wajib, pahalanya itu pahala puasa wajib. Sebab itu kita kata tak sama 6 hari tersebut dengan 6 hari yang kita buat puasa hari putih, puasa bulan Muharram, puasa itu, tak. Walaupun itu puasa sunat yang baik yang dituntut, tapi tak sama kedudukannya. Sebab Nabi tak pasangkan puasa-puasa tersebut dengan puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan itu adalah puasa wajib. So jangan hanya dilihat pada 6 hari itu, tapi dilihatlah pada hadis itu Nabi pasangkan puasa Syawal itu dengan Ramadan, yang mana Ramadan itu adalah puasa yang wajib. Maka automatik dia dapat nilai pahala puasa wajib. Nilai pahala puasa wajib. Sebab itu kita lihat ulama bincang hebat, dan kita alhamdulillah kita pun begitu bersemangat dan bersungguh nak tahu, nak dapatkan macam mana cara yang terbaik apabila kita nak puasa 6. Terutamanya isu perempuan lah yang ada qada puasa, yang ada itu ini. Macam mana nak selesaikan isu ni? Sebab kalau boleh kita tak nak Syawal keluar, kita tak puasa 6. Maka sebab itulah dibincangkan macam mana nak qada. Kalau ada yang biasanya perempuan lah, kalau ada banyak hari, 10 hari katakan. Kalau yang nifas tu lagilah 30 hari katakan. Macam mana nak 30 hari, macam mana? Dibincangkan panjang lebar dengan dalilnya, dengan itu ini. Tujuan perbincangan yang begitu detail kenapa? Supaya umat Islam dapat puasa 6 itu tak ditinggalkan walau habis Syawal. Jadi kita kena lihat begitu cantik Allah susun habis Ramadan, Allah syariatkan kepada kita puasa Syawal pula. Buatlah dengan semampu yang mungkin. Kemudian habis Syawal, ada Zulqaidah, ada Zulhijjah, kita pula dengan amalan-amalan hajinya. Dengan itu ini kalau yang terlibat haji lah. Begitu cantik Allah susun supaya Allah nak kita punya ibadah itu walau dah berakhir Ramadan itu masih konsisten dan masih ada amalan yang kita lakukan walaupun Ramadan sudah berakhir meninggalkan kita. Dengan solatnya, dengan baca Qurannya, dengan zikirnya, itu disusun baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak memastikan kita kekal istiqamah. Orang kata kalau menurun pun dia tidak menurun dalam kadar yang drastik.
Satu juzuk turun sampai tak ada juzuk langsung. 20 rakaat tak turun sampai satu rakaat pun tak ada. Maka itu turun yang sangat drastik. Jadi biarlah, kalau tidak bertambah janganlah menurun. Statik pun okeylah. Sebab kita katakan seperti yang disebutkan awal tadi, salah satu petanda amalan itu diterima apabila kita dipermudahkan. Allah permudahkan kita untuk terus beramal, istiqamah. Walaupun amalan Ramadan itu dah kita tinggalkan, walaupun bulan Ramadan itu dah pun diselesaikan, tetapi tetap dipermudahkan untuk beramal, tetap dipermudahkan untuk meninggalkan segala maksiat seperti yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Kerana kita tahu seperti mana Allah kurniakan kelebihan pada bulan Ramadan, begitu juga Allah lah yang memberikan kelebihan pada bulan-bulan yang lain. Baca Quran kita tetap dapat pahala yang banyak. Sembahyang witir kita, sedekah kita tetap diberikan ganjaran dan pahala oleh Tuhan walaupun Ramadan dah meninggalkan kita. Jadi jangan kita tinggalkan semua seolah-olah kita hanya melihat Tuhan ketika di bulan Ramadan, dan bila berakhir Ramadan, selesai tanggungjawab kita, tunggu Ramadan tahun depan pula kalau nak datang masjid. Maka itu satu pemikiran yang tidak tepat, kerana kita tahu Allah Subhanahu wa taala Hayyun Qayyumun. Allah itu kekal wujud, dan dialah yang memberikan pahala pada bulan-bulan yang lain, seperti mana dialah juga yang memberikan pahala kepada bulan Ramadan. Allahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang disongsikan pada pagi ini dapat untuk kita manfaat bersama. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.